أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Allah masih panjangkan umur kita dalam dikurniakan nikmat iman dan juga Islam. Mudah-mudahan umur yang diberikan oleh Allah ini berkekalan dengan dua nikmat yang paling agung, iaitu iman dan juga Islam. Sehingga mana nanti suatu masa semua orang akan merasainya, iaitu hari kematian dia sendiri. Amin. Yang saya muliakan Tuan Imam seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi Merbau Kudung, Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru wa alim ulama, ustaz, ustazah, dan tak lupa juga kepada sahabat, rakan media, Abang Nal dan juga saudara Nal. Abang Nal juga saudara Farus. Daripada Kalam Ilmu Studio dan juga Farus Salam Production. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube Kalam Ilmu Studio dan juga Farus Salam Production. Kalau Kalam Ilmu rasanya dia buat live TikTok juga. Sihat anu semua tuan-tuan? Baik, duduk elok, sandak-sandak elok. Jangan lupa niat i'tikaf siap. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Duduk elok, takut terlajak lena. Sekali terlajak lena boleh pahala, tuan-tuan dah niat dah i'tikaf. Baik, insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran pada bab menghormati dan memuliakan golongan Quran. Terlebih dahulu tahniah diucapkan kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ni. Dan seterusnya juga tahniah kepada tuan-tuan yang masuk korban tahun ni. Salam Aidil Adha. Boleh ke? Aci ya noh. Kan takkan raya haji tak boleh raya sebulan. Raya fitri dia kata raya sebulan. Kan? Raya haji pun kita belum bilah sebulan walaupun hari tasyrik takat 3 hari je. Baik itu. Suara agak parau sikit malam ni sebab tadi petang bawa budak lawan takraw di SMK Gemilang. Budak kalah, suara pun habis. Rugi. Kan? Tapi tak apalah nak macam mana. Bawa budak sekolah rendah ni, suara kena keluar. Kan dia beza sikit dengan bawa sekolah menengah, dia lain. Sekolah rendah ni, bola depan ni pun nak kena habak. Ha, lari, tanduk. Jangan kaki tanduk, kaki pengkang. Ha, duk abang aku tu. Dalam suara pun habis, budak kalah begitu juga.
buat rugi je. Kan, yang tu. Baik. Dalam bab menghormati dan memuliakan golongan Al-Quran, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalam Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, mengambil proses lebih kurang 23 tahun. 13 tahun berada di turunnya di Mekah dan 10 tahun turunnya di Madinah. Dan dalam proses Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dapat Al-Quran, Nabi sampaikan kepada para sahabat. Dan di kalangan para sahabat-sahabat yang ramai itu pun ada di kalangan mereka itu yang mahir Quran, ataupun diberi keutamaan, ataupun yang Nabi sebut nama mereka, mereka ni mahir Quran. Nabi sebut pada sahabat lain, kalau nak belajar Quran, ambil daripada 4 orang tu yang Nabi pernah sebut. Sebab apa? Antara keempat orang itu mereka memiliki bakat ataupun kemahiran berkenaan dengan Al-Quran. Di situ pun dah nampak bagaimana Allah mengagungkan, Nabi mengagungkan ahli Quran, orang yang belajar Quran. Kalau zaman kita lah ni tuan-tuan, orang agungkan juga, ya orang agungkan juga. Waktu bila? Waktu bulan Ramadan. Tuan-tuan tengok bulan Ramadan, hak geng-geng ataupun imam-imam tahfiz di madrasah-madrasah, kira macam pisang goreng panas lah. Berebut masjid nak depa. Tanya balik pasal apa? Ya, kita nak imam yang memiliki bacaan yang baik. Imam memiliki pengetahuan Al-Quran dengan baik. Di situ pun kita dah tahu, apabila orang yang tolak di depan ni bukan orang biasa-biasa. Kadang-kadang ialah kita nama je kata bila tok imam ni kita duk pelekeh tok imam dah. Kan? Orang kita ni masih siapa pun dia pelekeh. Kan, yang kita pernah bahas dulu, antara benda yang manusia takkan boleh lari, mulut orang. Kan, kita pernah sentuh dulu 4 perkara yang manusia takkan boleh lari. Mati, takkan boleh lari. Masalah, takkan boleh lari. Dosa, kita takkan boleh lari, mesti akan buat juga. Dan yang keempat, manusia takkan boleh lari daripada mulut orang. Hang baik lagu mana pun orang kata. Hang main masjid awal pun orang kata, hang main masjid lambat pun orang kata. Lagu tu manusia ni. Hang main masjid pakai lebay pun orang kata, hang main masjid tak pakai lebay pun orang kata. Hang main masjid pakai jubah pun orang kata, hang main masjid pakai t-shirt seluar tracksuit pun orang kata. Hak kata tu kadang-kadang tak main masjid pun. Pandai duk kata ke orang je. Jadi tuan-tuan biasa, itu lumrah. Kan baru-baru ni ada seorang sahabat saya, orang fitnah macam-macam kan, berkenaan dengan dia bantu pelajar-pelajar nak pergi ke Al-Azhar. Tapi orang kata dia cuba nak mohon, dia kata ya Allah penat. Biasa saya kata, bila hang buat melakukan kebaikan pasti akan ada musuh yang datang. Itu clear. Hidup ni tanpa ujian bukan hidup dah nama dia. Kan, tunggu mati ya. Mati ujian cara mati pula. Ya gitu. Jadi tuan-tuan, bila jadi tok imam ni, antara penghormatan yang kita nak bagi sebab apa? Sebab dia memiliki ataupun dia tergolong dalam golongan orang yang mahir Al-Quran. Kita panggil dia golongan ahli Al-Quran. Memang nak cakap mudah tuan-tuan, Allah imam je pun, ambil trend ni tengok. Sungguh, antara perkara runcing di Malaysia sekarang ni tuan-tuan adalah untuk mencari imam yang benar-benar willing ataupun benar-benar mahu jadi imam. Maksud kata apa? Dia boleh bagi komitmen 100%. Ui, bukan senang oh. Sungguh cakap. Dengan elon hak apa tadi? Elon imam apa tak tahu, nak tanya tok imam pun. 800 kan, 800 ke 800 setengah ke tu. Dengan 800 setengah tuan-tuan tengok, saya tengok tadi tuan-tuan punya board tu 2 orang je tok imam. Adapun kalau di Kedah Tok Bilal pun boleh jadi imam dan sebagainya. Tok imam dia pun seorang.
Mungkin di sini akan dibantu juga oleh Bilal dan juga Siak ke apa pegawai masjid ke tu. Nak ikutkan tuan-tuan, diorang imam nak kampui sebulan, 5 waktu sehari, darat 50, darat 30, 150 waktu. Dia nak kampui seorang-seorang dia. Ataupun diorang dia. Oi, bukan satu benda yang mudah. Mudah lagi nak kena kata dengan orang. Sungguh cakap. Sungguh. Tambah-tambah kawasan yang ada profesor. Profesor banyak. Bukan profesor cerdik. Buat profesor banyak. Semua benda dia nak buat palatau. Aku tu. Ada saja tak kena. Imam ni baca lagu ni. Imam ni baca lagu ni. Imam ni baca lagu ni. Suruh dia di imam tak mau pula. Kan tengok nak tengok juga. Macam mana hak kata ya, paling betul baca tu contoh. Sahabat saya seorang. Ustaz Hafiz. Sebut bila nama Ustaz Hafiz tu. Dia mengajar satu tempat. Ada seorang jemaah tu lari. Pergi masjid lain. Waktu jadi imam lari masjid lain. Lepas tu setiap benar hari masjid tu, kebetulan saya pun mengajar masjid tu. Ustaz pernah dengar tak Ustaz Hafiz baca? Awak tak pernah dengar pula. Kan? Junior saya di Mahat Tafiz dan juga Al-Azhar dulu. Oh, okey. Ada seorang jemaah kata dia baca Fatihah tak betul. Uish. Betul ke? Dia betul ya. Dan ni jemaah tu pakat lari pergi masjid lain. Asal jadual ustaz tu lari je. Ui, apa salah tang mana dia kata? 4 orang ustaz dah dia kata salah baca tang ihdinas siratal mustaqim dengan iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tak menepati makhraj dan sifat huruf. Sepatutnya tuan-tuan dia kena pergi habaq tu imam tu lah. Ustaz baca salah ni. Tang mana salah? Kan kena habaq. Sebaiknya lah. Tapi sepanjang perkenalan dengan kawan-kawan sahabat tu, telinga saya ni kata okey lah. Kan okey. Sebab tu saya pernah habaq tuan-tuan. Saya kalau pergi masjid ni, maghrib saya takkan naik. Abang siap. Apa pun jadi maghrib takkan naik. Pilah masjid mana-mana saya mengajar pun masjid maghrib takkan naik. Kalau saya main awal pun tok bila tak komat ni saya kena duduk dalam kereta lah. Kan? Biar untuk imam naik. Tak tanya Abang Firul tadi. Saya sampai serentak mana tadi? Tunggu komat baru keluar pintu. Jalan. Yang pertama apa? Nak menghormati imam tu. Imam yang ada di Korea. Yang kedua tuan-tuan, kita syok dengan imam-imam baca. Kan? Kalau hak mana kata macam, ni Ustaz perkemas sikit tang ni. Kita boleh cakap lagu tu. Bukan kita nak kata kita pandai. Jadi kita cuma nak berkongsi ilmu yang tu. Clear? Satu lagi sebab apa? Tak mau bagi mulut jemaah duk kata ke orang. Sungguh tuan-tuan. Ada je jemaah yang bukan masjid ni lah. Masjid ni tak dengar lagi dekat telinga saya. Kalau dengar saya abang dalam kuliah. Saya jenis begitu. Abang apa? Ustaz boleh tak ustaz tak usah jadi imam? Awak pasal apa? Senang kerja tu imam. Bulan-bulan dapat allowance, hak jadi imam tu dia pengkuliah. Tu dia boleh kata lagu tu pun ada. Sungguh tuan-tuan, ni betul-betul. Dia kata apa? Kalau ustaz yang penceramah pengkuliah jadi imam, imam kami nak buat kerja apa? Setakat semayang lohok, ayat asak, saya pun ngerti net, tak gaduh dengar apa. Ada tuan-tuan. Ada setengah majlis pula marah kita, ustaz pasal apa main lambat? Pasal apa? Ustaz patut naik imam. Saya nama pengkuliah. Taklah kami bagi sagu hati sekali dengan imam. Ui. Dia kira lagu tu pun ada. Demi Allah tak bohong. Ustaz mai awal sikit jadi imam. Kan? Ni mai setakat kuliah je. Marah kita pula. Pun ada. Tuan-tuan, tu nak kata apa? Mulut orang jangan kata. Hang pusinglah kok mana pun tetap orang kata. Jadi bagaimana dalam kitab ini Imam An-Nawawi menukilkan antara salah satu adab bagi orang menghormati Al-Quran, iaitu dia kena memuliakan golongan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana Allah sendiri mengangkat darjat orang yang berilmu. Allah angkat darjat. Clear tuan-tuan. Dan orang tuan-tuan, orang yang mana tergolong dalam golongan Al-Quran,
digelar sebagai orang yang mengangkat ataupun mengambil syiar ataupun menghormati syiar-syiar agama Allah. Dan orang yang mengangkat syiar-syiar Allah, menghormati syiar-syiar Allah, dia tergolong dalam golongan orang yang bertakwa. Ini Allah sebut di dalam surah Al-Hajj. Ayat yang ke-32, dzalik wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah ajaran Allah. Siapa-siapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka mereka termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. Tuan-tuan, nak sebut pasal takwa ni kita sebut banyak kali dah. Tuan-tuan bertakwa dah pada Allah. Kita takwa dah pada Allah. Katanya balik. Sebab tu tuan-tuan, bab Quran ke, bab apa benda pun, kena ada takwa dalam diri. Contoh saya bagi tuan-tuan. Quran. Quran ni ada 6,236 ayat. Ada lebih kurang 323,000 huruf. Dalam beratus ribu dan juga dalam beribu ayat tersebut, macam-macam Allah habaq. Clear? Betul ya? Allah cerita pasal sirah. Allah cerita pasal masa depan. Allah cerita tentang hukum hakam. Allah cerita pasal akidah dan sebagainya. Dan tuan-tuan, Quran ni hanya sahaja bagi orang yang bertakwa je yang akan pakai dan yakin dengan Quran. Sungguh. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran awal-awal lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Apa maksud dia? Orang yang tak ada takwa, habaq pilah pasal Quran, tobat lahum dia tak percaya. Ataupun tobat lahum dia takkan melakukan dengan amal dan perbuatan. Dan dalam takwa yang kita bahas banyak kali, mesti ada 3 komponen. Yang pertama, khauf, takutkan Allah dengan sebenar-benar ketakutan. Yang kedua, raja, pengharapan kepada Allah. Adapun yang ketiga, iaitu ihsan. Yang merasakan melakukan amal ibadah seolah-olah Allah tengok kita. Tuan-tuan tengok ayat lepas tu Allah sebut apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa dia? Orang yang beriman dengan benda yang dia tak nampak. Al-Quran sebut contoh berkenaan dengan azab neraka. Jangan buat sekian. Tapi orang takut tak? Tak. Tak takut sebab apa? Azab neraka satu benda ghaib, tak nampak. Tak nampak benda tu. Allah sebut lagi. Berkenaan dengan bagaimana apabila sakaratul maut datang. Saya pun baru tak sat ada anak menakan sepupu meninggal aksiden umur 17 tahun. Baru tak sat. Nani bawa pergi hospital. Cari bedah sihat-sihat, saya nak pergi tengok jugalah. Di Guak Lobak. Guak Lobak Padang Serai. Aksiden dengan lori kelapa sawit, dia naik motor. 17 tahun ke 18 tahun aku tu. Muda macam tu. Dia tahu dia nak mati petang ni. Dia tahu tak dia nak mati petang ni. Tak tahu kan? Kita pun sama je yang tu. Tunggu lah. Sungguh cakap. Saya selalu pesan diri saya tu. Orang yang mati, meninggal aksiden, matilah kira mati. Dia pun tak tahu nak mati hari ni. Budak tu, anak Fakrul tu, saya panggil abang Pop Mena, abang Fakrul. Dia tahu dia nak mati petang ni naik motor yang agak dengan lori kelapa sawit, tak tahu kan. Kalau dia tahu tuan-tuan, petang ni dia naik motor, tobat lahum tak mau naik motor, duduk rumah. Tak tahu mati waktu petang ni. Dia pun tak expect umur 17 tahun nak mati, 18 tahun nak mati. Nak buat apa? Kita pun sama, orang tak tahu mati. Tak tahu mati je.
Kan? Tu yang kemarin dulu. 10 orang ahli keluarga tu yang berkemping kat Ayak Jernih ke apa? Nama tempat tu. Yang kena kepala ayak 10 orang meninggal habis tu. Tuan-tuan. Kalau mereka tahu kepala ayak nak main, mereka pun tak pergi camping kat situ. Biar duduk rumah dan diam. Tapi itu mati. Tapi tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, ya Allah sebut. Kan? Apabila ajal datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak cepat satu saat, tak lambat satu saat. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ketika mana maut datang kepada kamu, kamu takkan boleh sembunyi. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun hampa kamu itu duduk dalam satu menara yang sangat kukuh, tak boleh lari. Benda ni tak nampak. Clear. Benda ni tak nampak. Macam mana Allah bagi peringatan apabila orang nak mati ni tuan-tuan, antara perkara yang dia minta pada Allah, panjangkan umur dia balik untuk sedekah dan melakukan kebaikan. Wa akum minas salihin, jadi orang yang saleh. Ada pun ulama menafsirkan wa akum minas salihin itu adalah memberi zakat, mengeluarkan zakat. Seperti mana yang tuan-tuan bawa keluar korban tu. Orang yang melakukan korban tu tuan-tuan, dia melawan sifat munafik dalam diri dia, kedekut. Yang saya pernah bahas tu. Tahniah pada tuan-tuan yang masuk korban sebab tuan-tuan mengikis sifat bibit-bibit munafik dalam diri. Mahal Ustaz, betul mahal, 800 mahal. Mahal sebab apa? Yang pertama sebab benda akhirat mahal sikit lah. Kalau benda dunia 800 tu tak mahal mana? Kalau benda dunia, saya beri contoh. Tu, Abang Nal kita pakai telefon tu. Contoh, pinjam saya Nal tu. Abang Nal kita tu. Tuan-tuan. Handphone yang dia gantung tu, cucuk tu. 5,500 tak kurang. Tu tak kira dia pacak kamera lagi. Tu yang duk pakai live untuk YouTube tu. Berapa ribu. Tak ada masalah. Tiba-tiba, saya bagi contoh tuan-tuan. Esok Apple bawa keluar iPhone 15 Pro Max. Harga sama macam harga korban. 850. Agak-agak orang beli tak? Tobatlah home, jangan tanya lah. Terahak 5,000, 6,000 pun orang beratok supaya orang gila lagi. Tambah benda 850. Dia buat iklan senang. iPhone sebiji, 15 Pro Max, sama dengan bahagian lembu sekong. Iklan baru. Berebut tuan-tuan. Sebab benda dunia, benda nampak. Sebab tu tahniah. Tu saya ucap awal tadi, tahniah. Kan tuan-tuan berjaya. Kalau boleh tuan jadilah azam dalam diri tiap-tiap tahun masuk korban. Walaupun tak wajib, tiap-tiap tahun masuk korban. Sebab kita mendidik hawa nafsu. Kita mendidik jiwa kita membuang perangai bakhil. Salah satu perangai orang munafik. Kalau rasa 850 tu mahal tuan-tuan, buatlah kod. Contoh kod. Sebulan RM70 ke, simpanan RM80 sebulan. Banyak Ustaz RM80 sebulan. Okey, simpan sehari RM3. Tak rasa banyak sangat kot. Boh dan tabung RM3 sehari. Tu. Kena ada planning. Mahu 1,000 daya, tak mahu 1,000 dalih. Sebab apa? Ganjaran dia sangat besar. Tapi benda tak nampak. Tu nampak. Saya nak kait dengan tu. Bila benda tak nampak ni, hang boleh cakap je lah. Kan? Orang yang memerlukan takwa iman dia, yang akan memahami dan merasai. Kalau agak-agak 800-900 rasa mai, masuk dengan Ustaz Aslam pun. Kan Ustaz Aslam dia buat korban tahun ni. Di negara Tok Wan dia, India. Mamu kan dia mamu kan. Tuan-tuan, masjid tuan-tuan, mana ada Ustaz mamu, dia seorang. Minority. Kan? Saya panggil dia, ni golongan minority. Tuan-tuan. Ustaz Aslam dia buat korban, RM240. Tapi di India lah. Lepas tu dia hantar gambar masuk korban. Lepas semua, Allah lembu kecilnya. Padahal dengan hang bayar RM200 hang nak lembu macam siapa bayar RM850 kat Malaysia ni. Tu orang kita. Tunggu dekat. RM200 tuan-tuan. Kan? Masuk lah. Macam tu. Sebab apa? Kita mendidik jiwa melawan hawa nafsu sifat munafik. Yang tu.
Dan benda ni memerlukan iman dengan apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut. Kalau tak yakin tuan-tuan, boleh sembang je lah. Dia duduk bahasa aku tu. John beli tiap-tiap hari sekotak, RM7. Betul kah? John RM7. Kira hak tu yang paling murah. Kalau Dunhill mahal sangat. John orang ni beli. Tak tahu nasib B. Kalau kita RM7 sekarang, okey, kemah. Saja kita test. Contoh RM7. Kalau sebulan dah RM4. 7 darab 3, 200 dah tengah situ. Yang tu lain ustaz, kita rasa feel dia tu. Nampak? Beza tak dengan benda dunia dengan benda akhirat? Sebab benda akhirat tak rasa. Kena rasa macam mana? Ni, didik ni. Tu kata mufassirin, muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Kita kena ada dengan amal dan perbuatan. Didik ni. Ni, hak ni. Yang tu. Jadi orang yang yakin dengan syiar agama Allah dan Quran, orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, waghfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, surah asy-syu'ara. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari kalangan orang yang beriman. Ini bermaksud apa tuan-tuan? Menghormati di kalangan orang yang beriman. Sebab tu tuan-tuan, ulama kita boleh kategorikan sebagai golongan yang beriman. Kena rendah diri kan mereka. Kena hormat mereka. Tapi orang kita selalu, benda ni, dia selalu buat pusingan politik. Yang saya sebut. Antara faktor perpecahan umat Islam di Malaysia, nombor 1 dalam Malaysia, bukan sebab Wahabi ke tak, tu salah satu je sebab saya kok. Nombor 1 dalam Malaysia ni tuan-tuan, sebab perpecahan umat Islam, politik. Ni, hari ni dah keluar tarikh 12 hari bulan 8, pi mengundi. Tunggu sat waktu kempen nanti. Boleh penamaan calon, dia start kempen, berapa ramai orang yang putus saudara. Berapa ramai yang gaduh dengan jiran. Berapa ramai yang tarik muka dengan rakan. Tengok ni. Fitnah nanti akan bertebaran merata dalam media sosial. Tunggu lah. Politik. Tuan-tuan. Tak takut dah dengan apa azab Allah ke apa, tak takut. Janji puas hati. Puas hati. Dia punya pasal. Aku boleh kata ke orang puas hati. Yang penting apa yang aku sokong, tetap aku sokong sampai mati. Puas hati. Mailah Quran ke dalil ke apa, lempak buang tu sampah. Aku tetap dengan pendirian aku. Clear? Tuan-tuan. Jadi sebab itu, apa pun berbalik pada takwa. Sedangkan Allah sebut, rendahkan pandangan di kalangan orang yang beriman. Clear? Tuan-tuan. Yang tu. Dan salah satu orang yang beriman, sudah tentu golongan yang mendekati Al-Quran. Orang yang tak beriman ni tuan-tuan, Quran pun dia tak mau nak baca. Abang saya cakap. Sebab apa? Kita mengaji dah rukun iman. Rukun iman ada beberapa perkara. Saja TSP lah, duk nampak muka nak mengantuk seorang dengan suara saya pun tak ada nak pergi sangat ni. Duk sakit tekak ni. Tu yang bubuh geterik dia dulu. Rukun iman berapa perkara? 6 perkara. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab Allah, Al-Quranul Karim. Bagi kita lah Al-Quranul Karim. Tu yang saya kata apa? Kalau orang tak beriman, dia takkan baca Quran. Dia takkan meyakini Quran. Sebab Allah sebut, orang yang beriman pasti dia meyakini Quran. Yang tu. Jadi tuan-tuan, tak pelik. Kalau orang tu kata, ni aku beriman, Quran tak baca, pelik ya. Satu benda yang pelik. Tuan-tuan, yang tu. Dan Allah sebut juga dalam Quran, tentang golongan-golongan orang yang beriman dengan perbuatan yang mereka lakukan dengan menuduh orang secara dusta dan membuat dosa yang amat nyata. Itu golongan yang tidak beriman. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut tentang golongan siapakah yang mengagungkan Allah. Ni Allah, Nabi sebut. Inna min ijlalillahi ikram.
ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis Hasan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya golongan yang termasuk dalam mengagungkan Allah siapa dia? Yang pertama, memuliakan orang tua yang Muslim. Hormat orang tua itu bermaksud dia yakin agungkan Allah. Tapi siapa yang kurang hajat, tak cakap. Siapa yang buat lebih kurang dengan orang tua ni yang Muslim, ia bukan golongan yang mengagungkan ataupun mengikramkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu. Yang kedua, siapa lagi? Orang ahli Al-Quran. Ni golongan-golongan yang Nabi kata apa? Mereka ini tergolong dalam golongan yang mengagungkan Allah. Siapa dia? Yang pertama tadi, orang yang memuliakan orang tua yang Muslim. Yang kedua, pengkaji Al-Quran, nampak? Orang yang sayang Quran, orang yang kaji Quran, sudah tentu dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hak jenis buka Quran setahun sekali, 6 bulan sekali, cek balik tuan-tuan. Kita letak kalam Allah ni di mana dalam hati kita. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Barang siapa yang dalam diri dia tidak ada langsung berkenaan dengan Quran, dia ibarat rumah yang menunggu nak roboh. Rosak. Sebab kita punya guideline dalam Quran. Tuan-tuan beritahu kat saya, kehidupan kita hari ini, ada tak yang Allah sebut dalam Quran? Allah sebut semua dalam Quran. Cara pemakaian, cara menghormati orang, cara menghormati orang tua-tua, jangan buat buruk kat orang. Betul Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut. Jangan buat jahat kat orang. Jangan buat jahat kat orang. Jangan buat jahat kat jiran. Allah sebut tuan-tuan dalam Quran pun pasal berkenaan dengan berbuat baik. Jangan buat jahat dengan jiran. Semua Allah Ta'ala sebut. Ya kau Ustaz? Yalah, buka Quran cari. Nanti jumpalah yang mana Allah Ta'ala sebut. Baik. Tuan-tuan nanti balik buka Al-Quran surah Al-Isra. Surah An-Nisa ayat 36. Ada 9 golongan yang Allah kata hampa jangan buat jahat kat mereka ni. Yang pertama Allah Ta'ala sebut sendiri. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan buat jahat dengan Allah dengan cara menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Jangan buat jahat dengan mak pak. Wa bidzil qurba, dengan kaum kerabat. Wal yatama, dengan anak yatim. Wal masakin, dengan orang miskin. Wal jari dzil qurba, jiran yang dekat kaum kerabat. Allah sebut. Sampai jiran pun Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab tu tak boleh tuan-tuan balik buka. Kan balik buka. Sebab itu pada penghujung ayat surah An-Nisa ayat 36 itu Allah sebut innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tak suka golongan yang mana sombong dan bangga diri. Kita ni dia buat buruk dekat orang, kita ni dia buat tahana kat orang sebab kita berasa kita baik. Kita duk kata kat orang ni sebab kita berasa diri kita kemah. Tu bahasa orang kita lah, bahasa orang kita. Dia ni. Apa pun duk dia ni. Sebab apa? Dia berasa diri dia paling baik dalam dunia ni. Sebab tu Allah sebut pada penghujung ayat tersebut. Ingat tuan-tuan, catat surah An-Nisa ayat 36. Allah letak pada penghujung innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah benci, Allah tak suka orang yang sombong dan takabur dengan bangga diri, merasa diri dia hebat.
Dia boleh buat belagak dengan mak pak dia rasa dia betul. Dia buat jahat dengan anak yatim, dia rasa dia betul. Dia gaduh dengan adik-beradik, dia rasa dia betul. Dia tak hormat anak yatim, dia rasa dia betul. Dia hina orang miskin, dia rasa dia betul. Dia hina jiran, gaduh dengan jiran. Sama ada jiran yang dekat maupun jiran yang jauh. Dia merasa diri dia betul. Ingat, orang hak selalu merasa diri dia betul, orang lain semua salah. Takut ada penyakit mukhtalan fakhur. Sombong dan bangga diri. Balik tuan-tuan buka. Surah An-Nisa ayat 36. Jelas? Tuan-tuan, yang tu. Sebab itu golongan yang mana mengkaji Al-Quran, sudah tentu dia tahu, oh Allah dah bagi guideline dalam Quran ni. Hak ni tak boleh buat. So dia elak diri dia daripada buat benda tu. Dan bila dia elak diri dia daripada buat benda tu, itu bermaksud dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Dan yang ketiga, Nabi kata golongan yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala wa ikramadzis sultanil muqsit. Orang yang memuliakan pemimpin yang adil. Yang tu. Kalau tuan-tuan kita dapat pemimpin yang baik dan adil, taat, patuh, ikut. Yang tu. Jelas, tuan-tuan. Yang tu. Baik. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulain min qatla Uhud fi thawbin wahidin. ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi? Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulain min qatl Uhud. Nabi kumpulkan antara dua orang yang meninggal ataupun mati, terbunuh ataupun terkorban dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud yang mana umat Islam, tentera Islam kalah tu. Kan ini pun tuan-tuan ulama berbeza pandangan. Kan kita ada satu versi yang selalu kita duk dengar, pemanah duduk atas bukit rumah tu kan, kalau kita pergi. Kemudian bila Khalid Al-Walid dan tentera dia dah belah, dia pun tengok belah, dia pun turun. Sedangkan Nabi kata jangan turun. Jangan turun. Sebab apa turun? Nak ambil ghanimah ni, harta perang. Harta perang. Itu versi yang pertama. Ada pun versi yang kedua, sebahagian ulama yang saya mengaji. Bukan sebab kalah sebab mereka tu tamak, mana mungkin sahabat mengingkari perintah Nabi. Ini ada sebahagian ulama kata. Tak mungkin sahabat mengingkari perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin. Kan mungkin mereka tersalah info. Tu. Ulama yang mengatakan lagu ni sebab apa? Mereka sentiasa berasa husnuzan, bersangka baik dengan para sahabat Nabi. Dia kata tak mungkin sahabat-sahabat Nabi yang pergi perang Uhud tu tamak nak dapat ghanimah ni. Mungkin mereka tersalah info. Clear? Yang tu. So, dua versi. Kan wallahu ta'ala alam. Yang tu. Adapun yang kita paling masyhur sekali, mereka tak dengar perintah Nabi lah. Yang tu. Yang tu. Baik. Dan apabila Nabi kumpulkan yang mana terkorban dalam perang Uhud, ramailah kumpul, kemudian ambil dua orang. Jumpa dua orang yang terkorban. Nabi tanya pada sahabat. Okey, nak masuk dalam liang dulu noh. Di antara dua orang ni, siapa yang paling banyak hafal Quran? Betul sahabat tunjuk dia ni ya Rasulullah ni. Maka yang banyak menghafaz Al-Quran, Nabi dahulukan dia masuk ke dalam liang lahat. Bagaimana Nabi menunjuk penghormatan
kepada golongan Al-Quran. Tuan-tuan yang tu. Sebab itu jangan pernah berkata lah tuan-tuan, hampa ni masuk Mahat Tahfiz nak kerja apa? Nak makan apa? Ini ayat yang saya dengar dulu tuan-tuan. Sungguh cakap. Ayat yang saya dengar dulu waktu kita nak mengaji. Waktu masuk pondok, tak masuk pondok sangatlah, sekolah menengah. Mahat Al-Masyhur Al-Islami. Dan ni di balik pulau. Saya lepasan sekolah situ. Masuk Mahat Al-Masyhur Al-Islami waktu tu tuan-tuan, dia di Sungai Batu. Dia punya asrama dan juga sekolah 2 blok. Satu blok pendidikan, satu lagi blok asrama. 2 aja. Ayak tak ada. Kalau ayak tak ada, pergi mandi telaga rumah orang. Tu zaman tu. Pagak tak ada. Almarhum Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i mazhab tu. Pengetua saya. Pengetua pertama Imam Syafi'i kata apa? Ustaz Syafi'i kata apa? Kita pagak dengan hati sudahlah budak-budak ni. Dia pesan, nampak ni ujian dalam kawasan rumah kita, dalam sekolah kita ada orang yang bukan Islam. Jiran-jiran kita pula bukan orang Islam. Tolong pagak hati. Oh, ayat dia. Memang tak ada pagak. Kan tak ada pagak. Bila pergi sampai-sampai situ, beradik-beradik tengok, teruknya asrama pun. Boleh lena kalau lagu ni. Ni habis nanti mengaji, nak kerja apa? Nak makan apa? Tu dia. Ayat nak makan apa? Lalah tuan-tuan, saya gemuk dah tuan-tuan lagi. La nas'aluka rizqa nahnu narzuq. Jangan, Allah tidak pernah mempersoalkan berkenaan dengan rezeki. Sebab apa? Allah yang bagi rezeki. Sedangkan bak mati pun Allah, Nabi dahulukan orang yang mengaji Al-Quran, orang yang banyak mentadabbur Al-Quran, orang yang banyak menghafaz Al-Quran. Dalam Quran pun Allah sebut bagaimana apabila jumpa golongan-golongan orang yang beriman, rendahkan pandangan mereka. Allah pun sebut bagaimana yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sendiri yang akan angkat darjat orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Tiba-tiba kita manusia nak mempersoalkan berkenaan dengan rezeki sebab logik akal. Kita ni banyak main logik akal. Yalah betul ustaz, lagi nak kerja apa? Nak kerja apa? Nak kerja apa? Tak ada siji nak kerja apa? Nak kerja, nak makan apa? Akal. Betul. Benda lagu tu memang tak salah pun. Nak habaq kata apa? Nak dapat duit kena kerja, nak kerja kena ada sijil. Itu benda betul, lumrah. Tapi ingat, semua yang berlaku apabila kita usaha, semua yang berlaku, semua yang kita dapat mesti dengan izin Allah. Hang kalau ada sijil sekalipun, kalau Allah tak izin hang dapat gaji, tak dapat gaji hang. Contoh tuan-tuan main masjid ni. Allah bagi kaki 2 kan. Allah bagi kaki 2. Oh, saya nak main sini. Betul Allah izin main. Kalau Allah tak izin, duduk rumah kita. Tak saya sendiri nak main. Betul kan? Kalau ikut kehendak saja, kalau bukan dengan izin Allah, takkan dapat. Contoh, tuan-tuan pergi dekat hospital Seberang Jaya, berapa ramai yang nak main masjid, tak boleh main. Kita tanya dia apa? Tunggu kita masuk hospital pula lah. Isyati ni tanya nak pergi masjid. Allah tak izin. Sama aja. Dan benda ni kena ada takwa. Yakin. Bagaimana Allah yang bagi, sebab tu Allah sebut dalam Quran, aku tidak pernah mempersoalkan berkenaan dengan rezeki sebab aku yang bagi rezeki ke hamba. Tapi kalau pikir logik akal, kena kita lah yang buat semua. Dah kawan tu usaha belajar sebab dia yakin dengan firman Allah, menuntut ilmu, Allah kan buka Allah. Dan Nabi pun sebut, wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menyusuri jalan, kesusahan jalan menuntut ilmu, Nabi sebut, hadis sahih Muslim, barang siapa yang menyusuri jalan, kesusahan jalan menuntut ilmu, nak mengaji Quran, menghafal Quran bukan satu benda yang mudah. Tu Imam tadi baca apa? Surah Rum. Ingat senang nak pakai surah Rum tu. Kita nasib baik qul huwallahu ahad tu baca hari-hari ya, kalau qul huwallahu pun tak ingat.
Tak payah test dia tuan-tuan. Test watini wa zaitun sudah. Saya selalu test budak saya watini wa zaitun. Tak pun satu lagi surah. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu wa la antum a'budu wa la antum wa la antum. Duk wa la antum sampai habis. Tu qul ya. Nek watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safinin. Sambung. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Masuk surah wal asr weh. Tak sungguh. Sebab tu kepayahan, kejerihan menuntut ilmu ni, Nabi kata apa? Hampa suri jalan kesusahan menuntut ilmu, Allah permudahkan urusan hampa masuk syurga Allah. Yakin dengan janji Nabi. Orang yang mempersoalkan berkenaan dengan rezeki, mempersoalkan dengan apa yang telah termaktub dalam Quran, memanglah kita habaq. Quran pun habaq berkenaan dengan rezeki, Nabi pun habaq berkenaan dengan rezeki. Keyakinan kita terhadap rezeki itu takat mana? Tentu. Sebab apa? Orang suka fikir logik akal. Kemudian dia rasa apa? Aku kaya sebab aku yang kerja. Aku kaya sebab aku yang usaha. Kebijaksanaan aku. Duk fikir tu. Mukhtalan fakhura. Sombong dan bangga diri. Tentu. Bagaimana Nabi angkat darjat. Hatta meninggal pun Nabi memasukkan golongan yang hafaz Al-Quran paling banyak masuk dulu berbanding golongan yang tidak menghafaz Al-Quran. Hebatnya golongan orang ahli Al-Quran di pandangan agama Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Nabi pun bagi penghormatan golongan Quran, saya mudah kata kalau Korea kita siapa? Tok Imam lah. Tok Imam kita. Sebab dia duk baca Quran sedia jadi imam kan. Imam baca Quran lah, bukan baca Bible. Kalau Korea kita tak pun pelajar apa ni? Ni, apa nak? Mahat Tahfiz Al-Qais. Allah pun sebut, Nabi pun sebut kejerihan menghafaz Al-Quran dan sebagainya, Allah angkat darjat mereka. Jadi kita bila Allah dan Rasul pun mengangkat darjat, menghormati, apatah lagi kita. Seperti mana selawat lah kan. Kita duk selawat hari Jumaat tu. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi. Tuan-tuan ingat saja-saja ke Allah Taala sebut pada awal ayat tu? Innallah wa malaikah. Allah nak abang apa? Selawat ni bukan hampa je buat. Aku pun selawat. Tu bahasa mudah. Selawat ni bukan kita je selawat. Allah pun selawat kata Nabi. Tiba-tiba kita dah buat berkira nak selawat pasal apa? Tu je. Bukan sekadar Allah, malaikat yang bersama dengan Allah pun selawat atas Nabi. Tiba-tiba kita nak buat kedekut selawat atas Nabi. Tu clear. Kena faham aku tu. Jadi apabila golongan Quran pun Allah angkat darjat, Nabi angkat darjat, apatah lagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya berhenti dekat itu tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan Ahlul Quran. Mudah-mudahan Quran hak kita baca tu tuan-tuan jadi syafaat untuk kita nanti mati. Kok mana pun mati tunggulah sampai masa mati Itu je. Jadi kita nak apa yang kita buat atas muka bumi, itulah hasil yang mana kita akan dapat di akhirat sana nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tengok dulu. Tak dengar. Saya tak dengar. Wa ulil amri minkum. Wa ulil apa? Soalan perangkap ni. Soalan perangkap ni. Terima kasih pada ustaz yang bertanya. Nak pilih pemimpin. Tuan-tuan kan nak pilih pemimpin ni 12 bulan.
Kan? Tuan-tuan nak pilih pemimpin, kan Allah Ta'ala sebut, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Dan juga taatlah kepada ulil amri minkum. Pemimpin di kalangan kamu. Pemimpin mana yang ditaati ataupun boleh diingkari. Yang tu. Tu soalan. Betul ya? Satu ke soalannya? Kau saya salah dengar? Betul ya tu? InsyaAllah betul no? Tuan-tuan, sebelum saya jawab, tolong buang siap-siap dalam kepala otak tuan-tuan bendera parti masing-masing. Dah semua ni? Saya cakap tuan-tuan, saya pun pernah kena sound. Dah ni, saya pernah kena tegur. Apa ustaz dok main politik dalam masjid ni? Ya. Tolong Ustaz. Nampak siap. Kalau tuan-tuan masih duk taksub dalam bendera parti tuan-tuan dalam kepala otak, sahabat lagu mana pun sopa tu sama aja. Kan sedangkan perintah Allah pun manusia boleh langgar. Apatah lagi saya cakap, langgar lagu tu je lah. Sedangkan undang-undang manusia, lampu trafik light merah pun orang belah. Apatah lagi saya nak cakap, lagi orang langgar lagu tu ya. Cuma pemahaman. Ni kita baca tadi ni, hadis ni. Antara pemimpin yang boleh kita ingkari. Ataupun mudah faham, kita boleh kutuk dia. Atau boleh mengata, antara orang yang kita boleh mengata adalah golongan pemimpin yang zalim dan memang pemimpin yang tidak beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Clear tak sekarang ni? Kadang-kadang masalah satu kita, ketaksuban tentang fahaman politik masing-masing. Semua ada ni depan saya ni tuan-tuan, jangan tanya, mungkin ustaz tak ada bendera aku ustaz no? Anta min Misr, sah? سياحة لا سياحة في الأزهر في المصبس منصورة kan ustaz kita tak ada parti mungkin lah. Hal ni semua ada ni depan saya ni, dia siasi dia tak apa kan. Ustaz punya siasi no problem kan. Kita ni depan saya ni macam-macam ni, ada oren pun ada, merah pun ada, cing ada, hijau bulan pun ada, roket naik tembak bulan terbelah dua, semua ada ni, bunga raya semua ada depan ni. Satu je tuan-tuan. Dalam bab memilih pemimpin, wajibkan diri, walaupun tak wajib, wajibkan diri melakukan solat sunat istikharah. Wajibkan diri. Satu benda yang penting dalam kehidupan kita dan umat Islam di negara kita. Kena solat istikharah. Dan solat istikharah ni untuk apa? Mendapat pimpinan yang terbaik menurut petunjuk Allah. Dan sebelum nak solat istikharah, macam saya pesan kat tuan-tuan tadi, buang siap-siap dalam kepala otak. Kalau kepala otak duk nampak lambang hijau, hang sujud lagu mana pun keluar hijau. Kalau dalam kepala otak duk nampak kerih, hang sujudlah kerih tu lah dia. Sungguh cakap. Kerih ke bulan belah bulan sabit dua ke, sujud je. Nah ni insya-Allah. Tapi dalam kepala otak duk tak buang. Dan tu. Buat solat istikharah. Dan jikalau Allah Ta'ala bagi petunjuk, dia macam-macam Allah Ta'ala bagi. Mungkin Allah bagi rasa kesedaran hati. Itu cara Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Wallahu Ta'ala. Dan kita secara berfikir secara depan mata. Kita tak tahu sebaliknya. Kita pun boleh beza hak dan batil. Yang mana betul, yang mana batil. Tapi batil dan hak tu mesti kena buang ketaksuban. Taksub ni Pak Ustaz, walaupun dia nampak dia pun ni, contoh, dia parti hak ni, parti. Walaupun nama oren tuan-tuan tak bermaksud kepala dia oren Ni, contoh. Dah nampak terang-terang melakukan kezaliman, kejahatan, tapi taksub punya pasal A kak. Faham A tu apa? Bagus kan? Walhal bertentangan dengan kezaliman, dengan zalim rakyat, dengan pembohong dan sebagainya, tak menepati janji apa semua. Jelas-jelas depan mata. Tapi taksub punya pasal kelam mata. Ni saya tak main ceramah politik tuan-tuan. Saya cuma habak. Dari segi konsep tu saya habak. Saya tuan-tuan tolong buang lagi. Pakai bulan ni je aku main kuliah di masjid ni. Bukan boleh orang kita. Ni nampak off belum? Off siap-siap. Yang tu. Sungguh tuan-tuan. Kalau tidak tuan-tuan, ketaksuban, dua lah saya tuan-tuan kata oren, biru pun ada juga.
Walaupun bertentangan dengan kita nampak kezaliman dan benda yang dia buat benda mungkar. Jelas depan mata dia buat mungkar ni. Taksub punya pasal. Pilih juga. Tu je. Tuan-tuan, istiqarah. Minta pada Allah. Sebab Allah yang membolak-bolakkan hati kita. Allah yang pegang hati kita ni tuan-tuan. Kembali pada Allah. Tu yang kita doa apa? Ya muqallibal qulub. Sabbit qulubi. Qalbi. Qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya Allah yang memegang hati, tetapkanlah hatiku ni dalam ketaatan dan agama kamu. Minta doa pada Allah. Kadang-kadang di pandangan mata kita nampak hak ni betul. Tapi sebaliknya, dilapik pula dengan ketaksuban. Dan jikalau dah dia naik juga, dia mungkar, dia zalim, dia melakukan maksiat yang bertentangan, kita boleh mengumpat dia. Antara golongan yang kita boleh mengumpat. Kalau Tok Imam baca tak betul, nak mengumpat Tok Imam tak boleh. Baca silap contoh terbaca watin masuk macam tadi. Baca watin masuk illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq. Dia masuk surah Al-Asri. Kita pun masuk pergi kedai ikan bawai goreng tu mengatakan orang, pergi kat roti canai belakang dia pun mengatakan orang. Hak tu tak boleh, dia tak zalim. Dia cuma tersilap baca. Tapi kalau pemimpin zalim, ya kita boleh mengumpat dia. Dan satu lagi tuan-tuan sebagai panduan. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni lajak lama ni. Saya pernah sebut benda ni dulu sebelum PRU. Okey. Benda yang saya paling takut adalah waktu kita pergi mudi. Sebab apa? Setiap kali pangkahan kita pasti dipersoalkan oleh Allah. Tak ada benda terlepas dan. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Setiap benda akan dipersoalkan. Nabi kata apa? Barang siapa memilih kepimpinan yang zalim, pemimpin yang zalim dan juga pengundi yang memilih pemimpin yang zalim, kedua-duanya tempat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu saya abang tuan-tuan, buat solat istiqarah, sebelum buat solat istiqarah, buang sat bendera masing-masing. Yang tu je. Tak kiralah parti apa sekalipun, jangan duk rasa kita memang betul sedia-sedia tak. Buat istiqarah pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, soalan ditutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami semua yang benar itu benar. Kurniakan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, yang batil itu batil. Tunjukkan kepada kami, ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada melalui jalan yang salah dan batil itu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap, terkasak bahasa, tercuri masa yang lebih, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan, kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.